Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Disember bersama saya Ardi Herman Marzi. Kita ke tajuk utama untuk malam ini. Tular video tikus jamah ayam, premis diarah tutup 14 hari. Juga LRA Semenyih kembali beroperasi. Sebuah restoran di Pandan Indah, Kuala Lumpur ditutup 14 hari susulan tular video memaparkan seekor tikus menjamah ayam goreng dalam pemanas makanan di premis berkenaan. Terdahulu pemeriksaan oleh Penguatkuasa Kesihatan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Jabatan Kesihatan Selangor serta Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat semalam mendapati tahap kebersihan makanan di premis itu tidak memuaskan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, tindakan penutupan dibuat mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. KKM turut mengeluarkan 6 notis kompaun mengikut Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 kerana gagal dalam beberapa aspek kawalan penyediaan makanan yang bersih. KKM dalam pada itu memandang serius isu kebersihan dan keselamatan makanan serta menasihatkan orang ramai terutama pengusaha dan pengendali makanan untuk memastikan aspek keselamatan makanan terjaga bagi mengelak keracunan dan penyakit bawaan makanan. Pengguna turut disarankan memilih premis makanan yang mempunyai logo bersih, selamat dan sihat apabila membeli atau menjamu makan di luar rumah. Jumaat lalu, KKM meminta orang ramai memberikan maklumat berhubung video menjijikkan yang memaparkan seekor tikus sedang menjamah ayam goreng dalam pemanas makanan di sebuah restoran. Video tular itu dimuatnai oleh pemilik akaun Twitter mendakwa ia berlaku ketika dia sedang makan di premis berkenaan. Mayat seorang lelaki yang dilapor terjatuh di tingkat 5 air terjun hutan Lipo Lata Tembakau Hulu Besut pada Khamis lepas ditemui sekitar 8 pagi tadi. Bapa mangsa Mat Sulaiman Dollah 58 tahun sebelum ini yakin anaknya berada di dasar tingkat 3 air terjun itu susulan penemuan baju dan sarung golok milik anaknya di lokasi sama. Jasad Abdul Wahab Mat Sulaiman 27 tahun ditemukan terapung di tepi batu kira-kira 700 meter dari tempat dia terjatuh. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata mayat mangsa diserahkan oleh pasukan SAR sebelum dibawa ke unit forensik Hospital Besut untuk bersiasat. Dalam kejadian pada 22 Disember lepas, Abdul Wahab yang merupakan pekerja penyelenggaraan dan kebersihan sebuah syarikat kontraktor di hutan Lipo itu dilaporkan terjatuh ketika sedang membaiki saluran paip yang rosak akibat banjir di air terjun itu. Loji rawatan air LRA Sungai Semenyih kembali beroperasi selepas merekodkan bacaan tahap kosong ton sebanyak 3 kali berturut-turut. Loji itu semalam terpaksa dihenti tugas akibat pencemaran bau yang berpunca daripada tumpahan pati minyak wangi dari sebuah kontena. Air Selangor dalam kenyataan berkata pengoperasian semula ini membabitkan proses pembersihan dan rawatan air yang dijangka akan mengambil masa kira-kira 12 jam. Bekalan air terawat yang bersih dan selamat mula diagihkan secara berperingkat kepada pengguna di kawasan terjejas bermula jam 2 petang tadi. Sebelum ini, lori tangki air giat digerakkan bagi memberikan bantuan bekalan air dengan keutamaan diberikan kepada hospital, klinik, pusat dialisis dan upacara pengebumian sepanjang tempoh gangguan bekalan air tidak berjadual. Terdahulu, LRA Sungai Semenyih terpaksa dihenti tugas susulan pencemaran bau yang berpunca daripada pati minyak wangi yang mengalir ke dalam Sungai Semenyih selepas kontena yang membawa muatan itu terbabit kemalangan di kilometer 44.1 arah utara Lebuh Raya Ilit. Terdahulu, kerja penyedutan sisa cecair minyak wangi yang dilakukan kontraktor lantikan luas selesai sepenuhnya malam semalam. Seorang lelaki kurang siuman dipercayai mencabut dan memecahkan batu nisan yang diletakkan pada 11 kubur
di Tanah Perkuburan Islam Al-Qadim di Sibu, Sarawak. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata 4 daripada kubur terlibat turut mengalami kerosakan pada jubin lot kubur. Dipercayai akibat dihempas batu nisan. Menurut Zulkifli, suspek telah bertindak menceroboh masuk ke kawasan tanah perkuburan berkenaan. Pihaknya menerima laporan mengenai kejadian kira-kira 1.58 minit tengah hari semalam dan siasatan terus dilakukan selepas itu. Setakat ini tiada sebarang senjata atau peralatan mencurigakan dijumpai di tempat kejadian. Polis ketika ini katanya sedang giat mengesan dan menangkap suspek terlibat dan kes disiasat di bawah Seksyen 297 Kanun Keseksaan. Zulkifli menasihatkan masyarakat Islam agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian dan mana-mana pihak yang mempunyai maklumat diminta menyalurkan kepada pihak polis. Sebanyak 1,220 premis dikesan mengalami masalah kekurangan bekalan keperluan asas hasil ops terjah yang bermula 16 Disember lepas. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh berkata kekurangan bekalan makanan itu membabitkan telur ayam, minyak masak paket dan tepung gandum. Jadi seluruh negara kita sudah pun mengadakan 4,732 ops terjah, ya. Ops terjah di seluruh negara 4,732 dan di situ ada dalam 20%, 1,220 cases yang kita dapati yang tidak apa orang kata menepati ya ataupun mencapai bekalan yang ada masalah bekalan. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas meninjau kedudukan bekalan dan memantau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan di sekitar daerah Kuantan hari ini. Fuziah berkata data yang diperoleh sepanjang pelaksanaan ops terjah akan dianalisa untuk mengenal pasti masalah kekurangan bekalan itu sama ada ia berlaku secara menyeluruh atau mengikut lokasi. Selain itu, kementerian juga akan menilai kecekapan penyaluran atau pengedaran bekalan dari pengeluar kepada pembekal atau pemborong sebelum sampai kepada peruncit dan pengguna. Baik, selepas ini banjir surut, peniaga di Rantau Panjang lega. Kira-kira 90% peniaga di zon bebas cukai Pekan Rantau Panjang kembali beroperasi selepas 5 hari ditutup akibat banjir. Laluan utama ke pekan itu juga telah dibuka kepada semua kenderaan sekaligus membolehkan ramai pengunjung singgah ke Pekan Rantau Panjang yang terkenal dengan julukan syurga membeli belah di Kelantan. Tinjauan ke kawasan berkenaan mendapati peniaga mula membuka kedai seawal jam 9 pagi dan menerima kunjungan pelanggan yang agak ramai, terutama di premis menjual pakaian dan tilam. Peniaga pakaian Rohani Mat Noh, 65 tahun berkata, premisnya turut dinaiki air separas 0.3 meter, namun beliau sempat memindahkan stok jualannya ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang kami dah standby, semua pok-pok kedai dalam ni tak ada yang kena air. Semua alhamdulillah, tapi 5 hari dah lah tutup kedainya. Start hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ni hari Sabtu kemarin kita mari operasi cuci lah kedai kita ni deh. Cuma tak teruk, cuma masuk air je. Barang-barang tak ada kena beres semua ni. Sementara itu bagi peniaga kedai makan Ghazali Muhammad Nur, beliau mampu menarik nafas lega kerana dapat meneruskan semula perniagaan selepas banjir pulih. Terpaksa lah. Walaupun sini tak naik air tapi dikelilingi kepung habis ke. Kita niaga agak kau ke luar mari ke. Kalau kita mari. Tak. Sekarang start kemarin ke semua boleh mari lah. Sebab baru ni di Kalbok 5 tu air dalam sangat ke. Kereta pun tak lepas nak mari. Sementara itu bagi Nik Mazlan Juso dari Johor, beliau mengambil kesempatan cuti sekolah ini untuk berkunjung ke zon bebas cukai itu bersama keluarganya. Kebetulan saya balik kampung tengok rumah mak mentua lah, tenggelam air. Kemudian dah nak balik ke Johor lah dini hari ni. Jadi kebetulan tu bolehlah beli belah sikit. So hari ni memang ramai kau orang jual apa tengok? Nampaknya alhamdulillah ramai, dah ramai orang menjual dan dah ramai orang berniaga lah. Situasi banjir di Kelantan hari ini bertambah baik apabila hanya 2 jajahan masih dilanda banjir, iaitu di Pasir Mas dan Tumpat. Jumlah mangsa yang berlindung di 19 pusat pemindahan sementara PPS
telah berkurang kepada 7,734 mangsa, membabitkan 2,557 keluarga. Bekalan ikan untuk pengguna tempatan dijamin mencukupi walaupun berdepan musim tengkujuh. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengesahkan bahawa agensi itu mempunyai stok penimbang 300 metrik tan ikan sejuk beku sekiranya berlaku kekurangan. Sekarang dengan pihak kita ada 300 metrik tan, dengan pihak luar banyak. Jadi dengan kerjasama itu lah. Dengan kerjasama antara pihak swasta, Persatuan Nelayan dan LKIN, insya-Allah bekalan ikan kita tidak akan terjejas untuk musim tengkujuh ini. Jelas beliau, kekurangan pendaratan ikan pada musim tengkujuh ini hanya berlaku di pantai timur dan ia akan ditampung nelayan pantai barat yang menurunkan lebih banyak hasil laut buat masa ini. Selain ikan sejuk beku, LKIM juga akan mengagihkan sebahagian tangkapan nelayan pantai barat ke pasaran pantai timur bagi menjamin bekalan dan kestabilan harga. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada nelayan terjejas banjir di nelayan Resort Setiu hari ini. LKIM katanya turut mengagihkan derma kilat berjumlah keseluruhan RM1 juta kepada 1,250 nelayan terjejas banjir. Setakat ini, nelayan dari Terengganu, Kelantan dan Pahang masing-masing menerima bantuan tunai RM1,000 selain sumbangan barangan keperluan asas termasuklah ikan sejuk beku. Murtada Dakwah Center Madat bukan saja optimis untuk melahirkan hufaz, malah turut menitik beratkan kepentingan akademik. Bagi mencapai aspirasi itu, pelajar yang telah menamatkan pengajian di Ma'had Integrasi Madat akan didedahkan dengan ilmu saham dalam usaha melahirkan golongan teknokrat yang bergelar hufaz. Terdahulu, majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Ma'had Integrasi Madat dan Asri Ahmad Academy dimeterai ketika majlis penyampaian Sijil Profesional Analisis Teknikal dan Sijil Profesional Pelaburan Syariah di Bangi. Pengarah urusan Murtada Dakwah Center Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof berkata pihaknya menyasarkan 20 pelajar hufaz yang akan menyertai kelas saham bagi fasa pertama. Dalam berbincangan untuk peringkat awal ni, pelajar ni akan masuk di antara 2 hingga 6 bulan. Sebab bukan senanglah je untuk nak memahamkan kita tok bangkang ni pun rasa tak apa nak sambung sangat siap otak. Apatah lagi pelajar-pelajar ni yang kapasitinya majoriti di antara 15, 16 dan 17 tahun. Jadi untuk memahami technical analysis, fundamental, catalyst dan juga perkara-perkara yang melibatkan ilmu saham ni, hak tua-tua pun duk tercedok, apatah lagi yang budak-budak. Jadi kita fokus kepada pendedahan ilmu kewangan pada pelajar-pelajar ini. Kerjasama itu adalah yang pertama di Malaysia bagi melatih pelajar tahfiz agar mampu mengurus kewangan di samping menjana pendapatan melalui pelaburan saham. Orang kata tahun lepas kita bermula hanya dengan hampir 30 orang sahaja graduan dalam sijil profesional teknikal. Tapi tahun ini kita ada sijil profesional teknikal dan juga sijil profesional pelaburan saham syariah seramai 130 orang. Dan ini sebahagiannya, dan yang sebahagian lain tu mereka tak mengikuti program sijil profesional, tapi mereka dilatih dan dibimbing dalam dunia pelaburan saham ini sebagai salah satu cabang untuk meningkatkan ekonomi di kalangan Bumi Putra. Dalam majlis sama, seramai 132 graduan menerima sijil Professional Analysis Technical dan sijil Professional Pelaburan Syariah, iaitu modul pembelajaran yang dipelopori Asri Ahmad Academy. Ia mula ditawarkan pada tahun 2021 dan diiktiraf UTM Space malah telah berjaya melahirkan 42 profesional dalam bidang analisis teknikal. Kita sediakan pentas. Kita percaya industri ini dia orang lebih expert dalam membangunkan teknikal. Apalagi bidang-bidang yang tidak ada di UTM. Jadi kita ni maknanya atas nama universiti. Jadi kita berhak memberikan sijil itu sepatutnya kepada semua orang. Mengiktiraf modul-modul yang dibangunkan, apalagi memberi manfaat kepada semua orang. Ma'had Integrasi itu sebahagian projek Murtada Dakwah Center yang turut menyediakan masjid 24 jam selain rumah warga emas, stadium e-sport dan hub memanah berkuda serta pengurusan jenazah, semua secara percuma.
Orang ramai yang ingin bersama menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi akaun tertera atau hubungi talian hotline 014 601 9090 atau 9494 atau layari www.madatcenter.com. Konflik di Palestin, Syria dan Yaman yang mencetuskan krisis kemanusiaan terburuk sehingga kini wajar diberi perhatian dan pembelaan mengikut kemampuan masing-masing. Walaupun isu tersebut masih menemui jalan buntu sejak tercetus berdekad lamanya, ia tetap relevan untuk terus diperjuangkan bagi memenuhi tanggungjawab sebagai saudara seagama. Atas dasar kemanusiaan, Aman Palestin yang beroperasi sejak 2004 masih teguh dengan prinsip serta perjuangan mereka untuk terus membantu rakyat Palestin, malah penduduk di negara konflik lain termasuklah pelarian Syria dan Yaman. Jadi cuba kita bayangkan mereka dekat dalam situasi sebegini, mereka ditekan dan sebagainya, akan tetapi tidak mendapat sokongan dan dukungan daripada negara-negara Islam di luar. Sudah tentu menjadi lebih sukar untuk mereka hadapi. Jadi jika kita tak mampu untuk pergi ke sana untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sekurang-kurangnya kita menghantarkan bantuan kepada mereka untuk meringankan beban mereka. Beliau dalam masa sama bimbang dengan semangat anak muda yang semakin pudar untuk bercerita tentang isu Palestin, bahkan tidak menggunakan sebaiknya platform media sosial untuk menguar-uarkan penindasan terhadap mereka yang terpaksa hidup sebagai pelarian di negara sendiri. Menyedari perkara itu, Aman Palestin optimis untuk mewujudkan satu gelombang kesedaran pada tahun 2023 menerusi pelbagai platform dengan menyasarkan anak-anak muda. Sementara itu, Aman Palestin ketika ini giat mengumpul sumbangan bagi kempen musim sejuk, merangkumi bantuan klinikal, kotak makanan, peralatan musim sejuk, alat pemanas badan dan kerozin. Ia bagi meredakan sedikit kesengsaraan pelarian untuk berdepan cuaca sejuk ekstrim yang dijangka berakhir Februari depan. Selain bantuan keperluan asas, Aman Palestin turut memberi perhatian terhadap projek pembangunan insan serta kelestarian hidup dengan inisiatif untuk membina hospital dan sekolah. Sumbangan untuk kempen musim sejuk Aman Palestin boleh disalurkan ke nombor akaun tertera atau mengimbas kod QR seperti yang dipaparkan. Lori tangki meletup, 9 nyawa melayang. Sekurang-kurangnya 9 terkorban selepas sebuah lori tangki yang membawa gas petroleum cecair meletup berhampiran hospital di Timur Johannesburg, Afrika Selatan. Kejadian turut menyebabkan 40 lagi mangsa cedera parah dengan 19 daripada mereka dalam keadaan kritikal. 6 anggota bomba turut cedera dalam kejadian tersebut. Menurut jurucakap Perbadanan Pengurusan Trafik Jalan Raya Tempatan Simon Zwane, lori tersebut tersangkut di bawah jambatan berhampiran sebuah hospital kerana melebihi had ketinggian. Pihak bomba menerima panggilan mengenai kejadian sekitar jam 7.50 pagi sebelum lori berkenaan tiba-tiba meletup. Difahamkan mangsa maut turut melibatkan orang awam yang hadir melihat insiden dan terkena letupan kedua yang berlaku beberapa minit selepas letupan pertama. Jelas Zwane, gegaran letupan tersebut boleh dirasai sejauh 5 km dan terdapat beberapa rumah di kawasan sekitar turut terjejas. Senarai mangsa yang terkorban serta siasatan terperinci sedang giat dijalankan. Baik, perancangan sebuah keluarga menyambut Hari Natal di rumah kedua mereka di Normandy, Perancis bertukar tragedi apabila kediaman tersebut terbakar. Insiden itu mengorbankan 2 kanak-kanak berusia 7 dan juga 11 tahun. Seorang lagi kanak-kanak yang mengalami serangan jantung akibat kebakaran itu berjaya diselamatkan anggota bomba.
Difahamkan 5 kanak-kanak dan 5 orang dewasa termasuk seorang warga emas berusia 92 tahun berada di kediaman tersebut ketika kemalangan berlaku. Menurut bomba tempatan, panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu diterima kira-kira jam 3.45 pagi dan anggota bomba terus digerakkan ke lokasi. Pihak bomba berjaya menyelamatkan 8 orang kecuali 2 mangsa yang meninggal dunia. Mangsa yang selamat kemudian dihantar ke hospital bagi menerima rawatan. Setakat ini, punca kemalangan berkenaan masih dikenal pasti. Laporan akhir nahas pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 yang mengorbankan 157 orang pada tahun 2019 menunjukkan insiden berpunca daripada kegagalan ciri keselamatan pesawat. Menteri Pengangkutan dan Logistik Ethiopia, Dagmawit Moges berkata, sensor left angle of attack AOA kapal terbang itu gagal berfungsi selepas berlepas dan menyebabkan data yang salah dihantar kepada sistem kawalan penerbangan. Menurut Moges, data yang salah itu mencetuskan Maneuvering Characteristic Augmentation System MCAS hingga menyebabkan juruterbang hilang kawalan. MCAS ialah ciri keselamatan automatik yang direka bagi pesawat 737 MAX 8. Laporan akhir pada Jumaat itu dikeluarkan berdasarkan laporan awal dan interim sebelum ini. Pada 10 Mac 2019, ET302 yang dalam perjalanan dari Addis Ababa ke Nairobi terhempas beberapa minit sejurus berlepas dan mengorbankan semua penumpang dan anak kapal. Insiden mendorong Ethiopian Airlines termasuk banyak syarikat penerbangan lain di seluruh dunia menggantung operasi pesawat Boeing 737 MAX. Hanya pada Februari lalu, Ethiopian Airlines mengembalikan operasi pesawat Boeing 737 MAX-nya sejak insiden tragis itu. Baik, seterusnya pemerintah Taliban mengarahkan pertubuhan bukan kerajaan NGO tempatan dan asing di Afghanistan untuk menggantung perkhidmatan serta menghentikan pekerja wanita. Tindakan keras terbaru terhadap kebebasan kaum wanita itu akibat aduan kod pakaian Islam untuk wanita di negara itu. Arahan tersebut dikeluarkan beberapa hari selepas pemerintah Taliban mengarahkan universiti melarang pelajar wanita dan sekaligus mencetuskan kemarahan global. Timbalan khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk Afghanistan yang juga penyelaras kemanusiaan Ramiz Al-Akbarov berkata, arahan terbaru Taliban itu dilihat sebagai pelanggaran jelas prinsip kemanusiaan. Dalam pada itu, Setiausaha Amerika Syarikat Antony Blinken dalam satu ciapannya memberi amaran bahawa larangan berkenaan akan mengganggu penyampaian bantuan dan memberi kesan buruk kepada rakyat Afghanistan. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel-artikel eksklusif. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.